الله الرحمن الرحيم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita berada untuk sama-sama meneruskan perbincangan dan juga bacaan daripada Al-Quran daripada surah Al-An'am, surah yang penuh dengan peringatan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah. Surah Al-An'am ini penuh dengan perjuangan dan perjuangan inilah yang kita ingin lihat dari halaman ke halaman. Pada hari ini kita pada halaman 134 bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita surah Al-An'am masih lagi. Allah. Kita semangat surah Al-An'am ini amat menarik disebabkan mungkin ada yang merasakan ya, saya sendiri pun merasakan surah Al-Baqarah itu panjang, surah An-Nisa ataupun surah Ali Imran itu panjang, nampak sukar. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di antara Makkiyah dan Madaniyah, Makkiyah ini salah satunya surah Al-An'am, perjuangan para sahabat bersama dengan surah ini sebenarnya yang lebih mencabar ialah pada Makkiyah. Pada Makkiyah kerana apa? Kerana ia bercakap tentang tauhid, tentang keesaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak belajar pada hari ini, jangan lupa untuk share di Facebook masing-masing, tuan-tuan dan puan, adik-adik yang berada di depan kaca TV di Facebook, dan sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Kita begitulah bacaan Al-Fatihah untuk kita sama-sama mengingatkan kepada diri kita bahawa perjuangan kita ataupun hidayah yang kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hidayah orang-orang yang diberikan nikmat, dan orang-orang yang diberikan nikmat kalau kita bermula daripada Mekah itu adalah perjuangan tauhid, perjuangan akhlak, dan itulah yang kita dapat daripada surah Al-An'am ya, surah Al-A'raf dan surah-surah yang seterusnya. Di dalam Al-Quran ini ada hampir 2/3 surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah yang digelar sebagai Makkiyah. Jadi pada hari ini apakah sinopsis bagi halaman 134? Sama-sama kita saksikan. Pada ayat 53 Allah menceritakan tentang ujian orang miskin pada orang kaya ya. Ini adalah satu perkara yang kita akan perhatikan. Ia ada kaitan dengan cara kita melihat miskin dan kaya, ada kaitan dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diteruskan pada ayat 54 hingga 55 antara bentuk kasih sayang Allah kepada
hamba-Nya yang Allah akan nyatakan salah satu perkara bagaimana menyikapi dalam hidup kita kepada orang-orang yang mempunyai iman, ya. Dan seterusnya pada ayat 56, mencegah debat antara nabi dengan orang musyrik, ya. Itu yang kita akan lihat macam mana Allah memimpin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 59, kunci mengenai perkara ghaib serta alam semesta ada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sinopsis pada hari ini, dan mari kita baca daripada ayat 53 hingga 56 pada bahagian pertama ini, insya-Allah. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah kurniaannya dapat sama-sama kita berada di surah Al-An'am muka surat ke-134 hari ini. Tidak lain tidak bukan kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, meredai kita semua dan meredai amalan-amalan soleh yang kita lakukan, insya-Allah. Moga-moga ia dikategori sebagai amalan soleh, insya-Allah. Baik, kita akan bacakan daripada ayat yang ke-53 hingga 56 terlebih dahulu. Surah Al-An'am, satu ayat muka surat 134. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 53 hingga 56. Surah Makkiyah ini banyak menceritakan tentang iman, dan apakah peranan peranan iman dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, ialah bila kita membaca surah-surah Makkiyah yang banyak berkaitan dengan iman ini, ia menguatkan motivasi kita, ia menguatkan semangat kita, dan inilah yang Allah nyatakan pada ayat 53, demikianlah kami telah menguji sebahagian daripada mereka dengan sebahagian yang lain agar mereka berkata, orang-orang seperti inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku di Mekah itu, ini kalau kita perasan surah Al-An'am ini turun sekitar tahun 11-12 kenabian Nabi.
Jadi ini adalah di fasa hujung Nabi, komplot dibuat oleh musyrik untuk menghapuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan sahabat. Dan ini zaman yang amat dahsyat, penuh dengan tragedi. Dan apakah yang berlaku? Mereka merasakan bahawa orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang tidak kelas, tidak setara dengan mereka. Apa yang mereka cakap, ya, aha ula imannallahu alaihim min bainina, ya, ini ke orang yang Allah dah beri anugerah. Dia nak ceritakan apa? Pasal mereka ni adalah golongan elit, mereka ni berpengaruh, hartawan, di kalangan pemimpin di Mekah. Jadi mereka merasakan bahawa ini Bilal, ini orang-orang biasa-biasa, ini orang miskin, ya. Walaupun ada Abu Bakar, tetapi kumpulan seperti Abu Bakar yang beriman, yang kaya, tidak ramai. Ya, ramai yang beriman yang mengikut Nabi pada awalnya itu adalah di kalangan orang-orang biasa, orang-orang miskin. Jadi Allah menyatakan di hujung itu, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Jadi apakah cara kita melihat yang Allah beritahu di sini ialah Allah mengingatkan pada musyrik, kepada kita juga, iaitu Allah lebih mengetahui siapa yang bersyukur. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan orang yang memimpin, bukan yang dipimpin. Yang Allah angkat, yang Allah hargai adalah di kalangan orang yang bersyukur. Jadi inilah kisah yang kita boleh belajar kalau kita baca lagi Al-Quran dalam kaum Nuh pun sama juga. Kaum Nuh memandang pengikutnya adalah tidak kelas, ya, orang-orang miskin, tidak golongan elit. Dan cara berfikir ini dia boleh juga masuk kepada zaman kita, di mana kita bila melihat orang itu ada kereta besar, ada rumah besar, kita rasa bahawa dia ini diberkati. Ya, maksudnya bisnesnya berkat. Kalau dia buat bisnes kena tutup kedai, ini bisnes tak berkat. Adakah itu tauhid yang betul? Tidak betul. Ya, kalau kita nak cakap bahawa bisnes dia tak jadi, ataupun dia pakai kereta kecil, ataupun dia tak ada kereta, rumah pun sewa, kalau kita kata bahawa itu adalah tidak berkat, bukannya lambang ketauhidan, sebenarnya sahabat-sahabat dahulu mereka lebih teruk daripada itu pun ada. Ya, jadi cara kita melihat tauhid ialah makin orang itu bersyukur, sama ada dia kaya ataupun dia miskin, sama ada dia berpengaruh ataupun tidak, selagi dia bersyukur, dan kita tidak boleh mengukur kesyukuran seseorang, syukur itu diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah satu kefahaman yang penting yang Allah berikan kepada kita pada ayat 53. Pada ayat 54, dan apabila orang yang beriman pada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum. Ini adalah sikap yang Allah ajarkan kepada orang-orang yang beriman. Ya, wa idza ja'akal ladzina yu'minun, bila datang orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ayatina, ya, kepada ayat kami, dia beriman pada ayat-ayat Allah, apa yang perlu kita buat? Apa yang Nabi disuruh untuk buat? Salamun alaikum, beri salam. Tapi biasanya ustaznya, kalau beri salam ni biasanya orang muda pada orang tua, contohnya kan, orang yang atas kenderaan kepada yang berjalan kaki, contohnya. Jadi maksudnya daripada kita menghormatilah, ya, kepada orang yang satu lagi. Tetapi dalam ayat ini menariknya ialah yang perlu beri salam bukan orang beriman kepada Nabi. Nabi yang kena beri salam kepada orang beriman. Itu betapa mantapnya Allah memuliakan orang yang beriman kepada siapa? Kepada biayatina. Apakah yang boleh kita ambil pada tahun ini untuk kita amalkan sekarang ialah kalau kita jumpa orang yang percaya pada Quran. Ada makcik kan, ada adik anak yang kecil, pak cik, ustaz saya nak belajar Quran contohnya. Kita perlu memuliakannya seperti mana Nabi diajarkan, faqul salamun alaikum. Nabi beri salam kepada orang beriman kepada Al-Quran ataupun ayat-ayatnya, ataupun yang ingin beriman pada Allah. Ini sebagai satu penghargaan, dan Allah menyatakan apa? Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, ya, iaitu Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, dan dengan kasih sayang inilah maka kita sebarkan rahmah dengan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada siapa? Daripada kita kepada orang-orang yang nak beriman kepada Allah SWT. Kita kena raikan, kita kena sayang, kena berikan kasih sayang, sebarkan.
Pasal kerana mereka memilih untuk beriman kepada Allah. Bila kita beri assalamualaikum itu sebenarnya kita sedang menyampaikan rahmah Allah kepada orang yang ingin kembali kepada ayat-ayat Quran. Mungkin belajar alif bata contohnya ustaz ya. Dia baru nak belajar Iqra. Ya, ada je baru ni kita ada seorang yang nak belajar Iqra. Jadi bila dia nak belajar Iqra, memang kita kena assalamualaikum. Raikan ya, tuan-tuan pun sama nak belajar ke assalamualaikum. Maksudnya kita sebarkan rahmah. Innahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Bahagian hujung ayat 54 ini amat menarik ya. Kerana apa? Kerana Allah menyatakan tanda Allah rahmah ini selain daripada assalamualaikum kita beri, Allah menawarkan apa? Barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah mesej tauhid, betapa Allah ini penyayang yang perlu disebarkan. Apa maksud bahagian kedua ayat tersebut, ayat 54? Siapa yang pernah melakukan perkara buruk bijahalah. Apa maksud bijahalah? Dia terpengaruh. Jahal itu maksudnya bodoh, tetapi lebih daripada itu jahil ini bukan sekadar intelektual tak tahu. Kadang-kadang tahu tetapi dari segi perasaan, dengki, dia mungkin iri hati, mungkin dia mengikut kepada hawa nafsu, itu juga digelar, itu maksud jahil. Maka kalau orang buat silap, ya, pasal ada orang ustaz ya, dia belajar agama, belajar Quran tapi masih lagi buat silap, sebenarnya dia masih jahil. Jahil apa? Jahil tauhid kepada Allah SWT. Pasal kalau dia jelas Allah ini siapa, dia tidak akan berbuat su'. Tapi ada masa kita jahil dari segi perasaan kita, Allah menawarkan apa? Thumma. Perkataan summa itu menarik. Dia bukan wataba, ya, bukan fataba, tetapi thumma. Thumma ini maksudnya bukan sehari, bukan 2 hari. Mungkin selepas dia dah buat setahun, 2 tahun, dia teringat balik, alamak saya ada tertinggal solat. Saya pernah buat dosa pada 2 tahun lepas. Thumma itu maksudnya masa yang panjang. Tetapi kalau dia bertaubat kepada Allah selepas itu dan juga wa aslaha, membaiki dirinya, Allah kata Allah tetap pengampun, Allah tetap penyayang. Ini mesej tauhid, kefahaman kita. Kita tidak akan rasa bahawa saya down, saya ni orang jahat, saya tidak ada peluang untuk kembali pada Allah. Padahal Allah menawarkan perkara ini. Mengapa? Kerana ayat 55 itu yang menarik untuk kita beri perhatian. Sekali lagi kalau Ustaz Tirmizi boleh membacakan ayat 55 tersebut. Baik, saya akan bacakan ayat 55, bagaimana kita lihat keluasan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebesar mana dosa kita, bila kita minta ampun kepada Allah, thumma tadi ya, maksud dia jarak yang lama. Kadang-kadang mungkin kita lupa dosa kita dan sebagainya. Kita minta ampun, taubat, Allah Taala kata aku ni Maha Pengampun sangat. Masya-Allah. Semua berpeluang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kira siapa. Ayat 55. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin. Sadaqallahu Sadaqallahul Azim. Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran agar terlihat jelas jalan orang yang soleh dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Jadi Allah menerangkan tadi beberapa perkara ya. Salah satunya pada ayat 54 itu tentang sikap apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang beriman pada Allah SWT, kita perlu muliakan. Assalamualaikum kita berikan kerana itu tanda kita sedang menebarkan rahmah. Dan lebih daripada itu, kalau dia ada buat silap, kita beritahu pada dia bahawa kembalilah pada Allah ya. Kalau katakan orang itu orang kafir ataupun orang yang bukan Islam, kembali pada Allah, baiki, maka sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bila Allah buat kesimpulan pada ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat, ini adalah satu pelajaran yang penting tentang Al-Quran. Al-Quran menerangkan tauhid dan menerangkan peluang yang Allah sebarkan, kasih sayang Allah sebarkan kepada seluruh alam. Dan kalau kita baca Quran, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan juga adalah penyebar rahmah. Penyebar rahmah beritahu bahawa sebenarnya Allah bagi peluang. Ya, jadi kalau anak kita buat tersilap ke, kita bagi peluang. Ya, kita terangkan balik. Dan istilah kat sini walitastabina sabilul mujrimin, menjelaskan
penjelasan ini penting. Pasal apa? Kadang-kadang anak kita mungkin tak faham apa yang ada dalam al-Quran. Jadi kita kena buat penjelasan. Penjelasan ayah cakap duduk dengan anak ya, sebenarnya main iPad ni boleh ya, tapi jangan sampai buat perkara-perkara yang tak baik. Penjelasan itu adalah untuk apa? Untuk memastikan si anak ataupun diri kita tahu sabilul mujrimin ini apa, ataupun jalan orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak jelaskan, contohlah ya, dia baca Quran, dia baca tapi tidak jelas ya, ataupun dia dah baca Quran, dia tidak jelas bahawa sebenarnya Allah ini penuh rahmah, dia akan jadi apa Ustaz? Kalau orang yang dia tak faham bahawa Allah ini rahmah, dia mungkin kalau dia dah buat silap putus asa. Ya, lepas tu ada pula orang lain cakap engkau ni memang jahat, pelesit apa sebagainya. Confirm neraka kata dia. Confirm neraka kalau cakap begitu. Memang kalau dia dah masuk penjara ke, dia dah buat silap ke. Saya ingat ada kisah apa, hadis yang bunuh 100 orang. Bunuh 100 orang. Yang ke-99 ditanya seorang lagi kan, mungkin orang alim ni mungkin dia tak dia jawapan itu ya ahli ibadah itu yang Allah tak terima dah kamu dosa banyak sangat ya. Sekali dengan dia kena bunuh sekali kena bunuh. Nak ceritakan betapa dakwah kepada tauhid ini perlu dengan ilmu, dan inilah yang kita belajar membawa kita pada perkataan kita pada hari ini, iaitu syakara, maksudnya bersyukur. 75 kali disebut di dalam al-Quran, dan kita lihat pada ayat 53 tadi bahawa sebenarnya Allah menghargai orang yang bersyukur. Bukan kaya tanda mulia, bukan miskin tanda hina, tetapi orang miskin boleh mulia kerana bersyukur, orang kaya boleh terus mulia sampai ke syurga kerana bersyukur. Dan tanda bersyukurnya itu kita terjemahkan kepada kita menghargai nikmat paling besar, iaitu iman, sehingga kan Nabi memberikan Assalamualaikum dan memberi harapan kepada kesilapan yang ada dan terus menjadi orang yang soleh. Kita berhenti sebentar dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Kata para ulama, orang-orang yang bersyukur itu ia seolah-olah sedang mengikat nikmat yang sedia ada dan memburu pula nikmat yang akan datang. Kerana itulah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambahi nikmat kepada kamu. Dan orang-orang yang tidak bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat yang diberikan, ia seolah-olah ingin membiarkan nikmat yang ada pada dia pergi daripadanya dan membutakan terus daripada nikmat yang baru. Maka marilah sama-sama kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah dikupas oleh Ustaz Fazrul. Orang miskin bersyukur, orang kaya bersyukur, majikan bersyukur, pekerja bersyukur, dan keluarga kita terus bersyukur. Bila sebut pasal syukur ni, saya teringat lagu Raihan tu, syukur-syukur tu. Tapi ya? Kalau Ustaz Tarmizi dia dah okay, saya minta dia nyanyi dah. Tapi kalau saya nyanyi takut orang tidur pula sombang. Syukur ya Allah, dia katakan. Syukur itu banyak caranya. Betul. Antaranya taat beribadat pada Allah. Makin syukur makin kuat taat kepada Allah. Itu antara baca Quran ini sebenarnya tanda syukur Ustaz. Allah berikan anugerah besar dan kita buka hadiah ini setiap hari. Tengok macam orang bagi hadiah lah Ustaz. Orang bagi hadiah, kita buka setiap hari kan. Pasal apa? Pasal ia amat berharga dalam hidup kita. Baik. Penonton-penonton sekalian, saya nak ambil sedikit tajwid pada hari ini. Hari ini sifat yang terakhir adalah sifat-sifat huruf ataupun sifat tunggal, iaitu sifat istitalah. Mungkin jarang kita tengok istitalah. Bahasanya maksudnya memanjang. Apa yang panjang tu? Istilahnya ialah yang dimaksudkan dengan memanjang ataupun istitalah ni, makhraj hurufnya berpanjangan di bahagian tepi lidah hingga ke makhraj lam. Huruf ni satu saja, huruf dad. Bila sebut huruf dad ni memanglah
antara huruf yang paling susah. Ini bukan nak menakut-nakutkan sahabat-sahabat Al-Quran ya, tapi memang huruf dha ni tak ada dalam bahasa lain, tidak ada dalam bangsa lain, hanya ada bahasa Arab. Lughatuna lughatud dha, bahasa kami adalah bahasa huruf dha. Jadi saya tak nafikan bukan mudah untuk menyebut huruf dha. Cuma saya boleh bagi panduan begini kepada sahabat-sahabat Al-Quran sekian. Bila sebut dad, da, du, di, ad, walad, dallin. Okey. Bila sebut dad, saya cadangkan kepada penonton-penonton, jangan kita sebut dad bunyinya bunyi seperti yang pertama bunyi huruf ta. Ada orang sebut dad dengan ta, kan? Walad ta, bunyi dallin pula, tak boleh ta. Yang pertama. Yang kedua, jangan bunyikan dad bunyinya seakan ataupun seperti huruf dha. Huruf dha. Ada sebahagian menyebut waladha pula huruf dha. Jangan. Dan yang ketiga, jangan menyebut dad bunyinya seakan-akan huruf dal yang ditebalkan. Dalun mufakhamah. Dal yang ditebalkan ni tidak ada dalam bahasa Arab. Tak ada huruf da, orang baca da. Tapi ramai juga di kalangan masyarakat kita, bila saya test talaki anak-anak murid saya yang belajar secara online ni, bila sebut dad ni disebut waladdo. Waladdo. Dia ambil dal yang ditebalkan. Sebab apa disebut waladdo? Kerana dia hanya memfokuskan dad itu pada hujung lidah. Dia hanya letak hujung lidah saja di langit. Jadilah dia waladdo. Jangan sebut dad seperti ta. Saya ulang, seperti ta, dan jangan sebut dad seperti dha, dan jangan sebut dad seperti huruf dal yang tebal. Dad dia adalah makhrajnya adalah bahagian tepi lidah yang diangkat ke gerhang atas. Okey, huruf dad. Ad, da, du, di. Kita lihat sikit contoh. Contoh di slide kita. Huruf dad. Wa dhalla anhum وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Dalam surah yang kita baca ni, ayat 53 tu. بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. Kemudian ayat yang ke-56 tu, di hujung tu, قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا قَدْ ضَلَلْ. Hati-hati kalau ada dal yang mesti kita izharkan, matikan dal tu, qalqalah. Jangan qad dalal, jangan masukkan dal dalam dad. Dal itu kena matikan. Qad qalqalah yang telah kita belajar kan. Qad dalaltu idza. Yang terakhir ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Ad'afan mudha'afah. Baik, itulah sedikit sebanyak antara sifat huruf dad yang perlu kita ketahui, dan dari masa ke semasa kita kena ulang benda ni, huruf ni. Kerana huruf ni kalau kita tidak latihkan lidah kita, makin lama makin payah kita nak menyebut dengan tepat huruf tersebut. Selamat kita beramal insya-Allah. Okay, alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berbincang huruf dad Ustaz ya. Salah satu-satunya bahasa yang ada huruf dad ya, sehingga kan digelar sebagai lughatud dad ya. Ketika saya belajar dulu pergi ke Mesir kan, daripada US tu pergi sampai sana, cikgu tu awal-awal lagi dah perkenalkan, okey, ini adalah lughatud dad kan ya, sesuatu yang amat istimewa. Dan malah dia kata sebutan dad ini pun dia ada, kalau orang Arab yang betul tu cara sebutnya itu yang kita sedang belajar sekarang, belum habis lagi ya, kita akan sambung lagi lah ya untuk pastikan sebutan itu betul-betul pasal orang Arab sahaja yang mempunyai cara sebutan yang original yang kita sedang belajar sekarang ini ya. Baik. Kita teruskan pada hari ini, kita melihat kepada ayat 57 hingga ayat 59. Sebelum itu pada ayat 56 tadi kita belum lagi berbincang ya, apakah maksudnya qul inni nuhitu an a'budallazi natad'una min dunillah ya. Katakanlah ya, sebagaimana yang kita maklum dalam surah Al-An'am ini banyak kali Allah mengulang-ulang perkataan qul. Satu, qul itu untuk siapa? Kita sampaikan kepada orang ramai. Tapi sebelum kita sampaikan, kita mengajak orang ya, Nabi diajar untuk mengajak kepada orang-orang di Mekah itu,
untuk diri sendiri. Ya, kerana kita bila cakap pada diri, sesungguhnya aku dilarang untuk beribadah kepada Tuhan ataupun aku tidak akan mengikuti, ya, aku dilarang menyembah Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Bila kita cakap pada diri kita, kita yakin bahawa aku tidak akan menyembah selain daripada Allah SWT. Mengapa? Kerana kita dah belajar tadi. Kita dah belajar Allah ini suka orang bersyukur. Allah ini mempunyai rahmah yang luas. Allah Maha Pengampun. Best kan? Amat menarik bila kita bertauhidkan kepada Allah SWT. Tetapi kalau kita menyembah selain daripada Allah, ya, berhala-berhala, dia tidak boleh buat apa-apa. Dia tidak ada rahmah, dia tidak mengampunkan kerana dia tak ada apa-apa. Jadi di sini kita tahu dah bahawa qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Aku tidak akan mengikut pada hawa nafsu. Pasal hawa nafsu itu dia menyebabkan seseorang itu gelap, ya, tidak mendapat hidayah bahawa Allah ini penyayang, Allah ni mengampun, Allah ni berkuasa. Kalau kita ikut nafsu, macam kita patah balik. Jadi kita nak lihat seterusnya pada ayat 57 hingga 59, apakah lagi cara Allah menekankan tauhid dalam hidup kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fazrul. Kita baca terus ayat 57 hingga 59, bagaimana Allah Taala menekankan tauhid kepada kita dan mengajar kepada kita supaya kita jangan lawan akan kebenaran ini kalau kita tak nak binasa. Ini Al-Quran adalah satu kitab yang benar, al-haq, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita sama-sama baca dengan lagu Nahawan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 57 hingga 59, sambungan kepada ayat 56 tadi, ya. Di hujung ayat 56 tadi kita melihat qad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin, ya. Ada perkataan dal dan juga ada perkataan huda, ya. Kerana kita dalam surah Al-Fatihah kita memohon pada Allah menjadi orang yang committed kepada hidayah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita minta jadi orang yang dapat hidayah seperti orang yang pernah diberi nikmat di kalangan nabi, siddiqin, syuhada wassalihin. Kita tidak mahu jadi di kalangan orang yang maghdubi alaihim waladdallin. Jadi salah satu daripada ciri orang yang dal itu ialah mengikut pada hawa nafsu.
dia tidak mengikut kepada ilmu ataupun cahaya daripada Allah. Dal ada kaitan dengan sesuatu yang gelap, sesuatu yang sesat di dalam kehidupan. Maka pada ayat yang ke-57 sekali lagi Allah menyatakan qul, katakanlah. Maksudnya perkara ini perlu disampaikan oleh nabi kepada orang-orang musyrik yang masih lagi mereka ini melawan, dan malah pada tahap ini ya, ketika turunnya surah Al-An'am dalam satu masa ini mereka berlawan itu, melawan nabi bukan sekadar dalam bentuk hujah tetapi dalam bentuk fizikal. Mereka mendenda, mereka memukul dan sebagainya, tetapi masih lagi bagi umat Islam perlu berhujah, inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bih. Sesungguhnya aku ini di atas petunjuk yang nyata, hujah yang jelas daripada Tuhanku, dan kamu yang mendustakannya. Jadi masih lagi umat Islam pada waktu itu berhujah dengan perkataan. Mereka tidak balas dengan tangan, mereka tidak berperang. Kerana apa? Kerana di sini perlu difahami ya, ma indi ma tastajilu nabih ya. Pada sisi kami, pada sisiku tidak ada apa yang kamu minta. Mereka minta azab. Kalau betul sangat Tuhan itu betul ataupun betul ada hari akhirat, datangkan. Itu antara perkataan-perkataan mereka. Jadi pada waktu itu bila orang cabar, ini cara kita berhujah dalam hidup kita pada waktu ini pun, kalau ada orang mencabar sesuatu berkaitan dengan keimanan, kita jangan lawan dengan menyambut cabaran itu, kata okey aku akan bagi kau kan, kita balas balik semula. Itu bukan apa yang diajarkan oleh Allah dalam ayat 57. Apa yang diajarkan, inil hukmu illa lillah. Hukum ataupun nak menentukan azab kepada sesuatu kaum itu hanyalah milik Allah, yaqussul haq, dia menerangkan yang benar, wa huwa khairul fasilin, dan Allah lah yang membuat keputusan. Kalau katakan kita sendiri ustaz ya, nak balas kepada seseorang, rasanya kalau orang tumbuk kita memang nak tumbuk terus ya. Tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Allah ya. Malah ditekan lagi pada ayat yang ke-58, qul, sekali lagi, lau anna indi, kalaulah padaku ini apa yang kamu inginkan, yang mereka minta azab, minta tunjuk itu ini apa sebagainya, laqudiyal amr. Laqudiyal amr ini maksudnya apa? Tentu telah diputuskan urusan. Maksudnya manusia dia akan terus balas dia, terus azab saja. Baini wa bainakum wallahu a'lamu bizzalimin. Tetapi sebenarnya yang tahu siapa yang zalim sebenar-benarnya adalah Allah, hanya Allah, bukan manusia, bukan Nabi Muhammad pun. Contohnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu memang menentang Nabi di Mekah ustaz ya. Tetapi Allah tak bagi dia. Allah bagi peluang lagi tadi yang Allah cakap tadi. Allah ni Maha Penyayang, summa taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim, ayat 54. Jadi Allah yang Maha Rahmah bagi peluang pada Abu Sufyan, bagi peluang, dan rupanya ketika peristiwa Fathu Mekah, ketika Nabi dah patah balik ke Mekah itu, Abu Sufyan adalah orang yang masuk Islam, dan siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan akan selamat. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkanlah kalau katakan sahabat ada yang dapat kekuasaan untuk balas kepada orang musyrik ya, sudah tentu rasanya Mekah tu tak ada ustaz. Rasanya kalau mereka lawan dah embargo, tak nak berjual beli sampai makan kepada daun-daun kayu itu memang tak tahannya. Ada yang kena sula, ada yang kena sebat dengan batu di atas ni. Kalau ikutkanlah ya manusia, kapasiti manusia, kalau dia ada kemampuan untuk balas balik, rasanya Mekah tu dah habis dah dan kita tak berjumpa Kaabah. Tetapi kerana Allah yang mengetahui orang yang zalim, apa kaitan dengan kita pada waktu ini? Kadang-kadang kita ada orang yang buat sesuatu dengan kita ustaz ya. Kaedah daripada ayat ini, jangan cepat-cepat untuk tastajilu nabi, membalas balik dengan dengan hukuman ya. Pasal di sini ayat 57 tu, inil hukmu illa lillah. Jadi bila kita jelas perkara ini, tauhid menyebabkan kita serahkan hukuman pada Allah. Tugas kita mengajak. Tugas kita adalah mengajak sebaik mungkin, dan kalau ada orang degil lagi, kita banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 59 itu Allah bercerita tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi kita mungkin nak baca ayat 59 ini untuk kita jelas bahawa kalau katakan dalam hidup kita ni rasa kita down dengan ada orang yang mengacau kita, ataupun kita down dengan ujian yang ada, kita down dengan COVID-19 contohnya memberi kesan yang pelbagai, kita kena ingat bahawa segala perkara itu
ada ilmunya di sisi Allah. Kita baca daripada ayat 59 sekali lagi insya-Allah. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratabin wa la yabis ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله. Surah Al-Azim ayat 59. Dan kunci-kunci semua perkara ghaib ada padanya. Itu adalah permulaan Allah menyatakan segala-gala, ya, mafatihul ghaib, ya, kunci-kunci kepada ghaib itu ilmunya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kepentingan kita mengetahui perkara ini? Kita tahu kalau katakan Allah yang memegang kunci-kunci ini, maksudnya Allah lah yang menguasai segala-galanya. Allah lah yang berkuasa, kerana Allah mengetahui. Ya, bila kita tak tahu, kita tidak berkuasa, kan? Kalau kita tak ketahui macam mana jantung kita, macam mana darah kita diproses, macam mana, kalau kita sendiri tak tahu, macam mana kita nak buat? Dah tahu pun kita tidak semestinya buat. Jadi di sini Allah menyatakan wa indahu mafatihul ghaibi illa ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa yang di darat, apa yang di laut. Jadi ini ada di darat ada ilmu, ya, yang Allah tahu. Dan kalau kita tahu sedikit saja ilmu darat ini, menyebabkan kita boleh buat macam-macam. Ilmu untuk buat bangunan, ilmu geologi, ilmu tentang apa? Tentang sejarah, semua itu yang berlaku di darat. Wal bahr ini adalah berlaku di lautan. Dalam, kalau orang tahu sikit je ilmu tentang lautan, boleh menyelam untuk mengambil pelbagai khazanah yang ada, tetapi itu baru sedikit. Dengan tahunya bahr ini menyebabkan orang terjun ke dalam dan tahu dekat mana nak ambil petroleum contohnya Ustaz, ya. Itu menjadi sumber kekayaan kepada sesebuah syarikat contohnya. Wa ma tasqutu, dan tidak jatuh daripada waraqah, sehelai daun, illa ya'lamuha. Masya-Allah. Ya, walaupun satu daun. Nah, ya, mungkin kita rasa macam daun jatuh buat apa? Kan? Sebenarnya bila daun jatuh itu itu lambang kepada apa? Lambang kepada musim yang berbeza. Kalau kita berada di tempat 4 musim Ustaz, ya. Tapi kalau kita di dalam di Malaysia contohnya, warakah yang jatuh ini tanda bahawa mungkin pokok itu terlampau panas, ataupun itu tandanya bahawa ia sudah tua. Dan semua itu bagi sesetengah individu, dia dapat daun jatuh, daripada daun saja boleh buat biofuel, boleh buat ganti kepada petroleum, ya. Jadi bagi orang yang tengok sahaja daun jatuh tak ada makna, tapi bila dia tengok daun ini boleh jadi sumber kepada kekayaan, sebenarnya semua itu adalah milik daripada Allah SWT. Wala habbatin fi zulumatil ard, tidak ada sebutir pun dalam gelap malam di atas darat, juga diketahui oleh Allah SWT. Wala ratbin, sesuatu yang basah, wala yabisin, sesuatu yang kering. Mungkin ada yang kata apa pentingnya basah dengan kering, kan? Tapi kalau katakan buah contohnya Ustaz, ya, kalau dia dah kering kat atas pokok, bila dia jatuh saja, lepas tu dia boleh menghasilkan pokok yang seterusnya. Kalau katakan yang basah, boleh buah mangga boleh makan. Contohnya. Jadi semua itu bagi orang yang betul-betul perhatikan, tuan-tuan, adik-adik ataupun yang belajar universiti, profesor, ambil masa untuk lihat satu-satu perkataan ini. Kerana apa? Kerana
ia adalah suatu perkara untuk kebahagiaan kita di dunia ini, tetapi lebih daripada itu Allah kata illa fi kitabim mubin, ia akan dicatat ya di kitabim mubin, dan ia memberi kesan kepada ketauhidan kita. Adakah dengan kita lihat benda tu kita rasakan bertambah iman, ataupun kita rasakan bahawa ia tidak ada apa-apa. Jadi kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat mengambil manfaat semua perkara ini. Situasi yang kita ingin lihat daripada halaman 134 kita saksikan, iaitu bagaimana tuan-tuan membaca Al-Quran ya dengan Quran Time ini sebenarnya menyebabkan kita dapat memahami. Kita tak terkejut. Tak terkejut seperti gambar kiri kanan atas yang tepi-tepi tu ya, pasal yang tepi-tepi itu adalah kesan bila seseorang itu tidak memahami fasal pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita faham Al-Quran, kesannya ialah kita relax, kita tenang bahawa sebenarnya semua kuasa adalah milik daripada Allah SWT. Membawa pada resolusi kita bersyukur dengan apa yang ada, sama ada miskin ataupun kaya. Yang kedua, segera bertaubat apabila membuat kesilapan ataupun kesilapan dosa. Dan tiga, tidak kompromi dalam hal yang menyentuh bab akidah. Kita doa bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Kau jauhkanlah daripada kami akan kekufuran, Ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada kami kefakiran yang membinasakan kami, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa bersyukur, Ya Allah. Tambahkanlah kepada kami nikmat, Ya Allah. Tambahkanlah keberkatan kepada keluarga kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada bisnes kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada pekerjaan kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada zuriat keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, berilah keberkatan kepada ilmu kami, Ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami semua, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah berikan keberkatan kepada kita Ustaz ya, dengan kita selalu bersyukur kepada Allah. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, membina generasi bersyukur. Bagaimana caranya? Kita membuat program berasaskan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang, menyokong kepada usaha ini. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan ini akan menyebabkan masyarakat lebih sedar tentang luasnya rahmat Allah dan perlu bergantung memahami Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini yang dibawakan oleh Mufaz mengharapkan, mendoakan tuan-tuan terus bersama Al-Quran setiap masa. My Quran Time, baca, faham, amal, insyaAllah.